Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin muslimat sedang pendengar FM yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada hari ini. Hari yang disebut Aidil Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari ini, kita muslimin muslimat sekalian menyambut Hari Raya Adha ataupun Hari Raya Korban, atau dipanggil setengahnya dengan Hari Raya Haji. Nama-nama ini, muslimin muslimat sekalian, adalah bersempena dengan ibadah haji dan ibadah korban yang dilakukan pada hari ini. Haji yang merupakan satu daripada rukun-rukun Islam. Manakala ibadah korban pula merupakan ibadah menyembelih binatang peliharaan dan menyumbangkan kebajikan kepada masyarakat. Haji muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian adalah ibadah jasad, ruh dan harta bagi orang-orang yang berkemampuan. Perhimpunan besar-besaran pada hari ini bagi para hujaj, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, merupakan perhimpunan ibadah menegakkan agama tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bertakbir memuliakan hari ini. Inilah di antara kemuliaan hari ini 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha yang kita sambut dan kita raikan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dua ibadah yang kita peringati, yang kita lakukan pada hari ini, yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini, iaitulah ibadah haji dan ibadah korban. Kedua-dua ibadah ini adalah ibadah yang menggambarkan dan menunjukkan kepada kita akan pentingnya dan bernilainya ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah dan ibadah yang memperingati Nabi besar kita, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala martabatnya di dunia dan di hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sinonim dengan ibadah haji, yang sinonim dengan ibadah korban, digelar dengan gelaran Abul Anbiya, iaitulah bapa kepada para Anbiya alaihimussalatu wassalam. Suatu gelaran, suatu kedudukan yang sangat tinggi, yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita ingati ya, ibadahnya, yang kita ingati ya, amal-amalnya, yang kita ingati ya, kerja buatnya pada hari ini. Adapun muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, sidang berjuta-juta umat Islam yang mewakili beratus-ratus ribu juta umat Islam yang berada di seluruh dunia. Suatu ibadah yang terbesar, suatu ibadah yang hebat, yang menyaksikan kesatuan umat Islam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu mana mereka melaksanakan ibadah haji, tanpa mengira pangkat, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira kedudukan. Mereka sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang penting bukannya harta, bukannya bangsa, bukannya warna kulit, bukannya kedudukan. Yang pentingnya ialah ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Ta'ala sebut, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu berasal daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, iaitulah Adam dan Hawa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kaum. Tujuannya untuk kamu bertaaruf, untuk kamu berkenalan, untuk kamu bermasyarakat. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa daripada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui berkenaan diri kamu dan paling tahu berkenaan urusan kamu. Oleh kerana itu, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ibadah haji merupakan ibadah yang membina ketakwaan. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala ahmar ala aswadah, wala aswada ala ahmar illa bittaqwa. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Wahai manusia, kata Nabi, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Bapa kamu juga satu, yakni Adam. Ingatlah bahawa tiada kelebihan bagi yang berbangsa Arab dibandingkan dengan bukan Arab. Tiada kelebihan orang yang bukan Arab berbanding dengan berbangsa Arab yang berkulit berwarna merah, yang warna merah, dan kulit yang berkulit hitam. Dan tidak ada beza di antara yang berkulit merah dan yang berkulit hitam, melainkan dengan sifat takwa dalam dirinya. Oleh kerana itu, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berada pada hari ini, hari kita menyambut dan mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Allah
Ibrahim alaihissalam dan keluarga baginda. Oleh kerana itu, ibadah ataupun hari ini, ataupun ibadah kurban ini, mengingatkan kita kepada beberapa perkara. Yang pertama, mengingatkan kita kepada satu keluarga contoh yang sepatutnya menjadi idola kita, menjadi rujukan kita, menjadi contoh bagi kita, iaitulah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana seorang ayah yang taat kepada perintah Allah, yang sanggup mengorbankan anaknya. Bagaimana seorang anak yang sanggup berkorban nyawa kerana agama, kerana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang ibu, iaitulah Hajar, yang melahirkan seorang anak, yang mengandung seorang anak. Tiba-tiba anak itu diperintahkan untuk dikorbankan. Seorang ibu yang rela, seorang ibu yang sanggup berkorban, mengorbankan anaknya demi kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban mengingatkan kita kepada keluarga contoh ini untuk menjadi contoh dan ikutan kepada kita bersama. Ibadah korban juga mengingatkan kita tentang bagaimana ibadah yang sedang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari tasyrik adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang menunjukkan dan menggambarkan ketaatan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, menzahirkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Penzahiran kesyukuran seorang hamba kepada Allah melalui ibadah kurban yang dilakukan. Ibadah kurban juga dan Aidil Adha juga mengingatkan kita kepada ketaatan, kesabaran, pengorbanan keluarga contoh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga sanggup mengorbankan anak kesayangan mereka sendiri kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang sedang kita lakukan pada hari ini juga mengingatkan kita, mengajar kita untuk kita memiliki sifat empati, sifat simpati sesama Islam. Hablum minan nas, menghubungkan diri kita dengan manusia, berhubung dengan manusia, dengan kita memberikan sedekah dan daging kurban kepada fakir miskin, kepada saudara mara, kepada sahabat handai, kepada jiran taulan. Mengingatkan kita ataupun membawa kita pada suatu sifat empati, sifat simpati, sifat mengasihi dan menyayangi orang lain. Inilah kesan daripada ibadah kurban yang sedang kita lakukan pada hari ini, pada hari-hari tasyrik, 3 hari yang akan datang. Aidil Adha juga mengingatkan kita akan peri pentingnya kita ini, ibu, bapa ataupun penjaga, untuk memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak kita dalam membentuk akhlak mereka, dalam membentuk keimanan mereka, dalam membentuk kasih dan sayang mereka kepada Allah dan Rasul,
dan membentuk jiwa yang sanggup berbakti kepada agama, bangsa dan negara, kepada tanah air, kepada ummah ini. Sebagaimana Ibrahim dan Hajar mendidik anaknya yang bernama Ismail. Aidil Adha juga mengingatkan kita muslimin muslimat sekalian untuk kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada kedua ibu bapanya. Anak-anak yang menghormati orang lain. Anak-anak yang mengasihi kedua ibu bapanya, mengasihi sahabat handanya, mengasihi muslimin muslimat yang lain. Aidil Adha juga mengajar kita dan mengingatkan kita untuk menjadikan anak-anak, mendidik dan menterbiah anak-anak yang menjaga dan mengambil peduli tentang orang tuanya, dan mengambil peduli tentang orang-orang miskin, orang-orang yang kurang berkemampuan yang berada di sekelilingnya. Inilah ruh daripada ibadah korban. Inilah pengajaran daripada Aidil Adha yang perlu kita faham dan perlu sama-sama kita jelaskan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana kita berada pada hari ini, hari kita menyambut Aidil Adha, hari 10 Zulhijjah. Maka apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada hari ini? Sebagaimana amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Di antara amalan-amalan Rasulullah pada 10 Zulhijjah, pada hari raya Korban, hari raya haji, Aidil Adha yang kita raikan dan kita rayakan pada hari ini. Yang pertamanya, Rasulullah memperbanyakkan bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Ini di antara amalan Nabi. Pada Aidil Adha pada hari ini dan hari-hari tasyrik. Dan hari-hari ini hari-hari yang diharamkan kita berpuasa. Ya. Kenapa? Kerana hari ini adalah hari raya, hari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan untuk melaksanakan ibadah kurban yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan takbir kita. Perbanyakkan tahmid. Perbanyakkan tasbih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Zikir-zikir itu mudah-mudahan akan melembutkan hati kita. Akan membina silah, membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya juga dianjurkan kepada kita untuk kita ni mandi sunat Aidil Adha pada waktu pagi. Mandi sunat Aidil Adha. Mandi pun dapat pahala muslimin muslimat sekalian. Ya. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemuliaan, memberikan kebaikan, memberikan ganjaran kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita disunatkan memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik untuk kita menghidupkan syiar hari raya, hari kegembiraan, hari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berpakaian dengan pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang mahal, tapi pakaian yang mungkin lain
daripada hari-hari lain. Pada hari ini juga muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita disunatkan berwangi-wangian. Tetapi tidaklah sampai menimbulkan fitnah. Pakai minyak wangi sebatu orang terhidu. Orang boleh hidup. Minyak wangi yang terlampau kita kata tajam. Mungkin maknanya memberi rangsangan kepada orang lain. Jadi pakailah minyak wangi yang kita kata sekadarnya, yang mengambil sunnah Rasulullah dalam menyambut hari raya. Satu lagi di antara perkara yang perlu kita lakukan pada hari ini dan sepatutnya telah kita lakukan ialah kita menunaikan solat Aidil Adha, solat sunat Aidil Adha. Solat sunat yang disunatkan oleh Islam kepada kita, dan solat ini sebenarnya solat yang mengingatkan kita akan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail serta bonda Nabi Allah Ismail iaitu Siti Hajar, dan mengingatkan tentang pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dalam kita menyambut hari ini juga, hari raya ataupun Aidil Adha ini, sebenarnya kita disunatkan menjamah makanan selepas solat sunat Aidil Adha. Sunat untuk kita jamah makanan selepas sembahyang sunat Aidil Adha. Berbeza dengan solat Aidil Fitri. Solat Aidil Fitri kita disunatkan makan sebelum solat. Menjamah sedikit makanan sebelum solat. Tapi untuk Aidil Adha, kita disunatkan makan selepas solat. Selepas solat sunat Aidil Adha. Ini adalah amalan-amalan. Ini adalah anjuran-anjuran yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam. Jadikan hari ini juga muslimin muslimat sekalian hari untuk kita bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Mungkin ada di antara kita yang berselisih pandangan, berselisih pendapat dengan seseorang. Jadikan hari ini untuk kita berukhuwah semula. Untuk bertaakhi. Untuk kita bersaudara semula. Untuk kita memperkuatkan tali persaudaraan kita. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam kepada kita. Hari untuk bermaaf-maafan. Hari untuk kita berkasih sayang. Hari untuk kita menziarahi mungkin di antara satu sama lain. Dan di antara amalan As-Salam juga pada hari raya Aidil Adha ialah dengan memperbanyakkan bersedekah. Hari ini hari kita boleh bersedekah. Di antaranya bersedekah dengan daging-daging yang menjadi sembelihan kita. Jadikan ibadah korban itu sebagai ibadah untuk kita melebarkan sedekah kita. Melakukan kebaikan melalui sedekah. Jadikan hari raya, hidupkan hari raya dengan sedekah. Hidupkan Aidil Adha kita dengan bersedekah. Dengan ibadah ini. Dan jadikan Aidil Adha hari di mana kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutkan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, nescaya akan aku perkenankan doa kamu. Mintalah apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi permintaan dan doa kita pada Aidil Adha, iaitu pada hari ini, hari yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah berada di hari yang dianugerahkan oleh Allah pada hari ini. Dan kita menyambut hari ini, Aidil Adha, dengan kegembiraan, dengan kesonokan, dengan membesarkan Allah melalui bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan kita lakukan amalan sunat muakkadah, iaitulah melalui ibadah korban. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, pada 10 Zulhijjah ini, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini memberi kekuatan kepada kita, kekuatan pada diri kita, kekuatan kepada masyarakat kita, kepada ummah kita, kekuatan kepada agama Islam ini. Yang mudah-mudahan dan kekuatan ini kita mampu membina suatu tamadun, suatu masyarakat, suatu individu, suatu negara yang dihormati, yang mempunyai unsur-unsur kekuatan padanya, kekuatan doanya, kekuatan ibadahnya, kekuatan pengorbanannya, kekuatan sabarnya. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang perlu dimiliki oleh setiap umat Islam, oleh masyarakat Islam, oleh negara Islam. Maka barulah kita ini menjadi umat yang dihormati oleh orang lain. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, manfaatkan hari ini dengan sebaiknya, isi hari ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insya-Allah hari ini menjadi hari yang penuh berharga dan bernilai bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu untuk hari ini, mudah-mudahan Allah SWT menerima segala ibadah kita pada hari ini. Dan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dengan kita sentiasa memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu untuk hari ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan, kekurangan, kedaifan diri sendiri yang lemah dan daif ini, saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabana min hasanatin famin Allah, wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.